Saya rasa agak spoil bila saya duduk dekat Glasgow. Saya rasa macam saya dah balik ke tanah air pula. Mungkin disebabkan ada ramai Malaysians dekat situ, ada Malaysian restaurant semua. So makanan diorang semuanya sedap-sedap. Masa dekat Iceland, saya constantly mengayuh dalam angin yang kuat. Saya rasa betul-betul sunyi pasal jarang jumpa manusia. Bunyi yang saya dengar cumalah bunyi angin, bunyi daripada tayar basikal saya bila saya lalu dekat jalan-jalan yang gravel semua ni. Kadang-kadang bunyi burung, kadang-kadang bunyi daripada laut. Dan saya cuma bermonolog, bercakap dengan diri sendiri sepanjang 11 minggu saya dekat Iceland tu. Tapi lain pula ceritanya dekat Glasgow ni. Dekat Glasgow ni ada ramai Malaysian. So saya boleh cakap dalam bahasa ibunda saya, dalam bahasa Melayu. Bila jalan-jalan dekat bandar Glasgow, saya dengar bunyi orang ramai, bunyi trafik, bunyi muzik daripada street performer dekat tepi-tepi jalan tu semua, bunyi muzik daripada speaker dekat kedai semua ni. Memang jauh keadaan dia kalau nak dibandingkan dekat Iceland. Masa tu pula hari raya, so saya berkenalan dengan ramai Malaysians, especially family yang dah menetap dekat sana semua tu. So instead of makan camping food, saya makan makanan macam ketupat, rendang semua ni. Dan since ada Malaysian restaurant dekat situ, saya pun makanlah nasi lemak, rendang ayam, saya makan mi kari, cendol semua ni. Dan disebabkan saya rasa selesa sangat duduk dekat rumah kawan saya tu, saya banyak tidur. So imagine dalam 2 minggu saya berehat dekat Glasgow, kerja saya memang makan, tidur, lepas tu saya bangun, saya makan balik, lepas tu saya sambung balik tidur. So saya rasa agak susah nak mengayuh balik. Saya rasa agak berat nak start balik untuk menggerakkan momentum tu. Tapi saya pun akhirnya mulalah bergerak juga. Akhirnya saya pun duduklah juga dekat atas seat basikal saya dan mula mengayuh keluar daripada Glasgow. Kerana selesa macam mana pun saya tahu yang saya sebenarnya nak explore tempat-tempat yang baru, bukannya nak duduk dekat rumah orang. So after 2 weeks saya pun akhirnya keluarlah dari bandar Glasgow. Jalan dia agak complicated, banyak junction semua ni macam biasa. Dan saya kena betul-betul tengok map untuk tahu macam mana cara nak keluar daripada bandar Glasgow tu untuk ke arah barat. Masa tu saya nak mengayuh ke arah Greenock. Ada satu small town ni, lebih kurang 40 km dekat barat Glasgow. Tapi mula-mula memang agak slow. Saya rasa macam complicated nak keluar daripada bandar Glasgow tu. Ada sekali tu saya kena cross satu bridge ni, jadi saya kena angkat basikal saya dengan load saya yang berat tu untuk naik tangga pergi cross dekat bridge tu. Lepas tu saya kena turun tangga tu, dan memang slow dan betul-betul memenatkan pasal basikal saya fully loaded, barang semua berat, saya kena naik turun tangga semua ni. Tapi struggle tu masa mula-mula je. At one point saya dah mula mengayuh dekat kawasan hutan yang sunyi. Lepas tu saya mengayuh dekat kawasan yang berbukit, masuk kawasan farming semua ni. Tapi masa tu lagilah saya slow down disebabkan saya ambil saya punya own sweet time. Saya ambil gambar semua pasal tempat tu dah mula nampak cantik. Dari Glasgow tu saya mengayuh ke arah barat, menuju ke satu town yang nama dia Greenock. Lepas tu saya ambil ferry untuk cross to another small town nama dia Dunoon. Actually saya memang tak ada plan pun. Macam biasalah, saya memang tak buat research apa-apa. Saya main langgar je, just random tengok map. Lepas tu saya main jalan je. Saya tak ada arah tujuan nak pergi ke mana-mana tempat yang spesifik dekat Scotland. Yang saya tahu saya just nak explore, pusing satu Scotland. Berlainan kalau nak dibandingkan dengan Iceland, walaupun saya dah semakin jauh meninggalkan bandar Glasgow, saya masih lagi rasa tak sunyi. Masa tu pula dah end of summer, the beginning of autumn. So orang local Scottish ni, diorang banyak spend diorang punya time outdoor, diorang main sports semua ni. Dan saya ada came across carnival semua ni. So saya dapatlah tengok diorang punya traditional dance, traditional sports, diorang punya traditional costume semua ni. Come on, Jason. Orang Scottish ni very friendly. Diorang ni semua baik-baik, peramah semua. So saya rasa betul-betul selamat travel dekat Scotland ni. Polis diorang pun baik, friendly, suka buat kelakar, gelak ketawa semua. Dan kadang-kadang saya rasa diorang ni macam terover friendly, very talkative, kadang-kadang rasa kelakar pula. Ada sekali tu saya sampai satu simpang ni, so saya tak sure jalan mana patut saya ambil untuk pergi ke arah satu town ni nama dia Fort William. So saya pun tanyalah seorang local Scottish ni, simpang mana yang saya patut ambil untuk ke arah Fort
Fort William. Dan saya expect conversation tu dalam 10 seconds je, kerana bila saya tanya dia, saya cuma expect dia jawab either left or right. Tapi the conversation end up sampai hampir setengah jam, kerana local Scottish tu betul-betul friendly dan betul-betul talkative, especially bila dia tahu yang saya ni turis. Mula-mula dia just cakap just turn left to get to Fort William. Lepas tu dia kasih saya macam-macam cadangan. You should go to this place and you should visit this castle. Okay, we Scottish are proud people. Our history and our culture is very rich. Okay, William Wallace was a brave warrior. Aha, the English came but we drove them back south, back to England. Aha, okay. Dan setengah orang Scottish ni, diorang akan jadi lagi friendly, lagi talkative, especially bila diorang dah start mabuk. Ada sekali tu saya start dengan seorang local yang dah agak berumur ni, disebabkan dia macam mabuk sikit-sikit, dia macam tipsy. So dia ni memang tak berhenti bercakap. Mula-mula dia cerita pasal Scotland, pasal history of Scotland. Lepas tu dia start cerita pasal life dia. Punyalah lama. Dia betul-betul suka borak-borak dengan saya. Sampai at one point dia tanya saya boleh tak saya ni jadi anak angkat dia. Saya cuma dapat mengayuh dengan sedap di bawah cahaya matahari yang terik ni semua. Cuma 2-3 hari je lepas saya keluar daripada bandar Glasgow. Lepas tu saya dah start kena hujan. Masa saya dekat Iceland, saya dah biasa ride dalam hujan, kerana hujan dekat Iceland ni dia macam renyai-renyai, dia tak pernah lebat. Tapi dekat Scotland ni lain pula cerita dia. Hujan dekat Scotland lebat dia macam hujan dekat sini, macam dekat Malaysia, macam dekat negara-negara yang tropical. Masa tu hujan start tengah malam. Masa tu saya tengah wild camping dekat satu forest ni, tak jauh daripada Denun. Masa tu saya punya first time, saya tak tahu. So pagi tu saya tunggulah hujan tu untuk berhenti. Tapi bila dah tiba tengah hari, dah tiba nak petang tu, hujan tu masih lagi tak berhenti. Memang tak ada tanda-tanda yang akan menunjukkan hujan tu akan berhenti. So saya pun decide untuk pack up semua barang saya punya tent semua tu, dan sambung mengayuh. Pasal masa tu makanan saya dah habis, dan saya memang kena pergi ke tempat yang seterusnya untuk reload saya punya bekalan makanan. So macam itulah keadaan saya sepanjang saya ride dekat Scotland tu. Boleh dikatakan 80% dalam ride saya tu, saya terpaksa ride dalam hujan yang betul-betul lebat. Kalau hujan tu tak lebat pun, weather dia mendung, ada banyak awan tebal. Memang jarang-jarang saya dapat tengok cahaya matahari. Tapi bila saya dapat cahaya matahari, saya rasa betul-betul lega. Saya pernah tanya ada seorang pekerja dekat guest house dekat area Loch Lomond ni. Dia cakap dekat saya memang tahun tu memang ada banyak hujan. Hujan tak berhenti-henti hari-hari since bulan Mei. Dan pada masa tu pula dah bulan 9, dah masuk autumn. Tapi sebenarnya hujan tu cumalah dekat area barat Scotland. Pasal bila saya tanya kawan saya yang duduk dekat Glasgow tu, dia cakap dekat Glasgow tak hujan. Memang jarang-jarang hujan. Selalunya memang very sunny dekat Glasgow. Disebabkan Scotland ni ada banyak small villages in between. Dia tak adalah sunyi sangat macam dekat Iceland. Iceland ni memang very desolated. So saya tak perlulah lagi nak bawa bekalan makanan yang banyak sampai 2 minggu lamanya. Tapi dekat Scotland ni saya cuma bawa bekalan makanan maksimum cuma 2 hari. So saya tak perlulah nak kayuh dengan load yang betul-betul berat. Saya buat alternate days. Kalau macam hari ni saya wild camping, esok saya akan camping dekat campsite yang betul-betul. Ataupun saya akan duduk dekat mana-mana guest house, hostel yang murah semua ni. Dan campsite dekat Scotland ni dia punya facilities betul-betul bagus. Dia memang ada shower, dia ada kitchen yang bagus semua tu. Dan dia ada banyak power source untuk saya charge saya punya bateri, kamera, saya punya laptop, saya punya phone semua ni. Dan disebabkan selalu hujan, so kadang-kadang saya akan masuk dekat guest house semua ni supaya saya dapat tidur dekat indoor. Pasal memang cuaca dekat barat Scotland ni dia selalunya windy dan dia akan hujan all the way. So memang hari-hari saya terpaksa ride dalam keadaan yang betul-betul basah kuyup. Lepas tu kena tiup angin semua ni, memang betul-betul sejuk rasa dia. Tapi dalam hujan yang non-stop tu, kadang-kadang ada juga cahaya matahari muncul sekali-sekala. Boleh dikatakan dalam 5 hari tu cuaca akan jadi hujan ataupun mendung, dan 1 hari tu memang akan sunny. So disebabkan tu bila cahaya matahari keluar, badan saya rasa betul-betul sedap. Memang terasa matahari tu macam special sangat pasal dia jarang-jarang keluar. Kulit badan saya rasa sedap sangat bila expose dengan cahaya matahari ni. Sampai kadang-kadang saya rasa nak cycle sambil buka baju supaya satu badan saya ni kena cahaya matahari. Dan bila cahaya matahari tu keluar, landscape dekat Scottish Highland ni memang jadi betul-betul menakjubkan. Pasal masa tu dah autumn, so daun-daun dia jadi warna kuning-kuning, jadi merah semua ni. So bila dia kena cahaya matahari, especially masa waktu pagi ataupun petang, dia punya landscape memang betul-betul cantik.